إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولي الله الصالحين والعلماء العاملين والمشايخين ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد Alhamdulillah, kita sambung muzakarah kita pada majlis yang ke-110 pada hari ini, pada muzakarah kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talqis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhana fid darain amin. Baik. Ini kita pada bab azkar salat tarawih. Bab berkenaan dengan zikir pada solat tarawih. Cuma dalam bab ni Imam Nawawi tak mendatangkan dalil-dalil daripada hadis berkenaan dengan solat tarawih ni. Baik, sebelum tu kita tengok kenapa dinamakan solat tarawih. Solat tarawih. Tarawih ni jamak kepada tarwihah. Tarwihah maksudnya satu perehatan. Sebab solat tarawih ni dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dan setiap kali 4 rakaat ataupun 2 kali salam, para sahabat radhiyallahu taala anhum akan berehat. Rehat itu dinamakan sebagai tarwihah. Sekali rehat dinamakan tarwihah. Kalau banyak kali rehat dinamakan sebagai tarawih. 20 rakaat maksudnya ada 5 kali rehat. 5 kali rehat sebelum melakukan sebelum sambung solat yang seterusnya, rakaat yang seterusnya. Solat tarawih ini dilakukan sebanyak 20 rakaat dan rehatnya selepas 4 rakaat. Kalau dia buat 4 rakaat sekaligus, itu kata para ulama tidak sah solat tarawih tersebut. Dia dilakukan sebanyak 2 kali salam. 2 kali salam maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sehinggalah cukup 20 rakaat. Sebab itu dinamakan sebagai tarawih. Ini solat yang dilakukan secara tenang. Sebab dia 20 rakaat dalam keadaan tidak terlalu tergesa-gesa melakukan solat tersebut. Baik, kita tengok dulu, kita baca dulu apa yang dikarang oleh Al-Imam ataupun yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ni. Kemudian kita akan tengok sedikit berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan solat tarawih. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, i'lam
anna salat at-tarawih sunnatun bittifaqil ulama. Ketahuilah bahawa sesungguhnya solat tarawih ini adalah sunat bittifaqil ulama. Sepakat para ulama mengatakan ia adalah sunnah. Wa hiya 20 rak'atan. Dia adalah sebanyak 20 rakaat. Itu asal hukum solat sunat tarawih ini. Yusallimu min kulli rak'atain. Dia yakni diberi salam setiap kali selesai 2 rakaat. Wa sifatu nafsi shalah ka sifati baqis salawat ala ma taqaddama bayanuh. Dan sifat solat sunat tarawih ni sama juga dengan solat sunat yang lain. Tak ada beza. Cuma dia ada bilangan yang lebih sikit saja. Ala ma taqaddama bayanuh, seperti mana yang telah dijelaskan berkenaan dengan solat-solat yang terdahulu. Wa yaji'u fiha jami'ul azkar mutaqaddimah ka du'a al-iftitah, dan didatangkan ke semua zikir-zikir yang dibaca di dalam solat-solat yang lain dibaca juga dalam solat sunat tarawih. Seperti mana ka du'a al-iftitah, seperti mana membaca doa iftitah. Ini yang banyak yang jarang diamalkan oleh banyak orang, terutamanya oleh imam. Setiap kali dia masuk rakaat baru, dia terus baca Al-Fatihah. Dia tanpa membaca doa Al-Iftitah. Itu antara perkara yang patut diambil perhatian oleh kebanyakan imam. Jangan kita nak cepat habis, kita sampai meninggalkan perkara-perkara yang disunatkan di dalam solat tersebut. Wastikmalil azkar al-baqiyah, dan menyempurnakan zikir-zikir yang lainlah. Wastifa'ish at-tashahhud, dan menyempurnakan atau membaca tasyahud. Wad du'a ba'dahu, dan membaca doa selepas setiap kali selesai 4 rakaat tersebut, dibaca doanya. Wa ghairi zalika mimma taqaddam, dan selainnya daripada zikir-zikir yang masyru' yang dibaca di dalam setiap solat. Wa hadha in kana zahiran ma'rufan, semua perkara tersebut dah zahir dan ma'ruf. Itu zikir-zikir yang dibaca di dalam setiap solat tersebut. Fa inna ma nabbahtu alaihi, adapun kata Imam Nawawi, saya menyebut di sini perkara-perkara tersebut, iaitu zikir-zikir tersebut seperti mana doa iftitah dan selainnya, litasahudi aksarin nas fihi, disebabkan kebanyakan orang ramai ini mereka tasahul, mereka bermudah-mudah tidak membaca zikir-zikir tersebut. Bahkan zaman Imam Nawawi lagi dah berlaku perkara tersebut. Mereka nak cepat habis, mereka meninggalkan zikir-zikir yang tertentu tersebut. Wa hasbihim aksarul azkar, dan mereka meninggalkan kebanyakan zikir-zikir tersebut. Wasawab ma sabaq, dan perkara yang betulnya adalah melakukan zikir-zikir yang seperti mana yang dilakukan di dalam solat-solat sunat yang lain ataupun solat fardu yang lain. Itu jelas. Jangan sampai kita nak cepat habis, kita meninggalkan fadilat ataupun zikir-zikir yang seperti yang kita sebutkan tadi. Wa amma al-qira'atu fal mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wa atbaqa an-nas 'ala al-'amal bihi an yaqra' al-khatmata bikamaliha fi tarawih fi jami' asy-syahri. Adapun bacaan, yakni bacaan surah dalam setiap rakaat tersebut, fal mukhtar, pendapat yang terpilih seperti mana diamalkan oleh kebanyakan orang ramai sehinggalah daripada zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang, ay yaqra' al-khatmah bikamaliha, iaitu mengkhatamkan Al-Quran tersebut fi tarawih fi jami' asy-syahri, yakni dalam sebulan Ramadan tersebut, menghabiskan 1 juz ataupun 30 juzuk Al-Quran pada setiap tarawih tersebut. Yakni satu kali khatam pada 30 Ramadan tersebut. Nah, itu yang diamalkan sehinggalah zaman sekarang.
ويقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30, dan dibaca pada setiap malam tersebut satu juzuk daripada 30 juzuk yang ada tu. ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها, dan dianjurkan untuk membaca secara tartil, yakni secara tartil lah kan, iaitu cukup dengan kadar harakatnya, cukup dengan tajwidnya, dan disebut dibaca dengan secara jelas. وَلْيَحْذَرْ مِنَ التَّطْوِيلِ عَلَيْهِمْ بِقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ, dan kata Imam Nawawi, jagalah jangan panjang sangat, ini alaihim ke atas para makmum, ini membaca lebih pada satu juzuk pada setiap malam tersebut, iaitu pendapat Imam Nawawi tersebut, iaitu supaya para imam ni jangan terlalu panjang, baca jangan terlalu panjang, supaya tidak memberati para makmum yang berada di belakangnya. Wal yahdhar kullal hadhar mimma i'tadahu jahalatu a'immati katsir min al-masajid min qira'ati suratil an'am bikamaliha fi ar-rak'ati al-akhirah fi al-lailati as-sabi'ah min syahri Ramadan. Ini apa yang dilakukan oleh orang pada zaman tersebut, pada zaman Imam Nawawi tersebut, mereka membaca surah Al-An'am pada secara keseluruhannya pada rakaat yang terakhir pada malam ke-7 bulan Ramadan tersebut. Kata Imam Nawawi, jangan baca secara keseluruhan, sebab dia akan berat, menyusah ataupun membuat makmum yang di belakang dia gelisah, disebabkan terlalu lama. Itu i'tiqad ataupun yang menjadi adat pada zaman tersebut, mereka membaca surah Al-An'am secara keseluruhannya. Sebab apa? Sebab mereka menyangka, mereka mendakwa bahawa surah Al-An'am tersebut turun pada malam ke-7 Ramadan tersebut secara jumlatan, secara satu surah tersebut. Sebab tu mereka membaca satu surah Al-An'am tersebut secara keseluruhannya. Kata Imam Nawawi, itu pendapat yang tidak betul. Wa hadhihi bid'atun, bahkan Imam Nawawi kata itu adalah bid'ah qabihah, bid'ah yang jelek. Wa jahalatun, dan orang yang melakukannya tersebut adalah orang yang jahil. Zahiratun mustamilatun ala mafasid katsiratin sabaqa bayanuha fi kitab tilawatil Al-Quran. Itu dengan melakukan perkara tersebut, itu adalah perkara bid'ah yang qabihah, yang boleh merosakkan solat tersebut. Itu pendapat kata Imam Nawawi, seperti mana telah disebutkan di dalam kitab Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, kat satu kitab lain yang disebutkan di dalam situ. Baik. Cuma Imam Nawawi tak datangkan bagaimana solat tarawih ni mula diadakan, bagaimana zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain tersebut tak ada beza banyak sangat, seperti yang dilakukan di dalam solat-solat yang lain. Cuma kita tengok sikit berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan solat-solat tarawih ni. Solat-solat tarawih ni dalilnya secara umum adalah seperti mana disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu dalil umum tentang masyru'nya solat-solat tarawih ni. Ini barang siapa yang mendirikan, menghidupkan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan sepenuh keimanan, wa ihtisaban, dan sepenuh mengharapkan redha Allah dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia diampunkan segala dosa-dosanya. Dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asal solat tarawih ni dilakukan oleh baginda Nabi SAW secara bersendirian.
Yang ini pada satu malam seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pada satu malam iaitu di bulan Ramadan ni, baginda Nabi SAW keluar ke masjid dalam keadaan gelap pada waktu tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di masjid tersebut. Ini solat tarawih. Pada waktu tersebut tak dinamakan lagi solat tarawih. Itu dinamakan solat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, iaitu menghidupkan Ramadan, malam bulan Ramadan. Kemudian apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat tersebut, orang yang berada, sahabat yang berada di sekitar masjid tersebut ikut sama melakukan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut menjadi makmum di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama. Kemudian pada malam kedua makin bertambah orang. Kemudian pada malam ketiga makin ramai orang, penuh satu masjid tersebut. Sedangkan pada asalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung tidak mengarahkan para sahabat untuk solat bersama-sama. Tetapi atas inisiatif para sahabat yang cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengikut menjadi makmum solat qiyam Ramadan tersebut. Kemudian pada malam keempat, para sahabat tunggu di masjid. Tunggu, Nabi tak muncul. Sehinggalah waktu subuh baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya, pergi ke masjid dan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat subuh tersebut, baginda berpaling pada para sahabat mengatakan bahawasanya sesungguhnya aku takut, aku bimbang jika solat qiyam Ramadan ni menjadi wajib ke atas kamu. Sebab itulah aku tidak keluar untuk solat bersama dengan kalian. Atas sebab tersebutlah kata para ulama, solat tarawih ni disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah, dan ianya bukanlah satu kewajipan, bukan kewajipan, ia adalah sunat, dan ia adalah sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut, sebab dia adalah di antara salah satu cara untuk menghidupkan bulan Ramadan, iaitu malam bulan Ramadan tersebut. Dan dinamakan seperti mana kita sebutkan tadi, dinamakan solat tarawih ni sebab dia adalah tarawih ni adalah rehat yang sekejap, tarwihah. Satu kali rehat dinamakan sebagai tarwihah, dan apabila banyak rehat itu dinamakan sebagai tarawih. Dan yang kita sebutkan tadi 20 rakaat, dia ada 5 kali rehat, sebab itu dinamakan solat tarawih. Dan orang yang pertama yang menghidupkan solat jemaah, solat tarawih secara berjemaah ni adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu belum lagi ada berlakunya solat tarawih secara berjemaah ni. Sebab pada zaman Sayyidina Umar tersebut, Sayyidina Umar tengok orang ramai, para sahabat ni dan juga para tabi'in, mereka melakukan solat tarawih ni secara bersendirian, tengok berterabur dalam masjid tersebut, masing-masing dengan solat sendiri. Kemudian Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya kalau aku himpunkan, aku satukan mereka dengan satu orang yang qari', orang yang membaca Al-Quran ni. Itu kemudian para Sayyidina Umar mengumpulkan dan menjadikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imamnya. Sehingga bermula pada zaman tersebutlah sehingga zaman sekarang, atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Dan apabila melihat keadaan orang ramai melakukan solat tarawih secara berjamaah tersebut, beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah ni perkara yang dilakukan yang tidak pernah
yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Maksudnya Nabi tak buat pun, tapi sahabat dan para ulama yang lain melakukannya, itu dinamakan sebagai bid'ah. Dan bid'ah ni ada banyaklah, seperti yang kita maklum. Bid'ah ni dia ada mahmudah ataupun mahmudah, bid'ah yang terpuji, yang ada dalil ataupun dia ada asal dia. Adapun bid'ah yang tidak ada asalnya, tidak ada ataupun kata apa, tidak ada sumbernya, itu dinamakan sebagai bid'ah mazmumah, bid'ah yang terkeji, yang tidak dianjurkan untuk melakukannya. Baik. Seperti yang kita maklum, bilangannya ada 20 rakaat. 20 rakaat. Dan disyaratkan untuk kita berniat solat tarawih ni sama ada dengan soli sunat tarawih, ataupun kita niat soli raka'ataini min qiyam Ramadan tanpa menyebut sunat tarawih pun, itu dah memadai. Sebab itu adalah sebahagian daripada menghidupkan Ramadan. Dan kita, kalau seseorang tu berniat niat solat sunat secara mutlak tanpa menisbahkan kepada qiyam Ramadan ataupun sunat tarawih, itu niat tersebut tidak sah, ataupun dia tidak akan mendapat pahala atas menghidupkan Ramadan tersebut. Dan solat sunat tarawih ni seperti yang kita maklum dilakukan sebanyak 2 rakaat. 2 kali salam, kemudian rehat. 2 kali salam, rehat. Seperti yang kita maklum. Baik, waktu solat tarawih ni bermula daripada selepas masuknya waktu isyak. Jadi selesai daripada solat waktu isyak, barulah dilakukan solat sunat tarawih. Itu seperti mana kita maklum. Dan waktunya sehinggalah sebelum masuknya waktu subuh. Dan sekiranya seseorang tersebut dia melakukan solat jamak takdim, maksudnya dia solat waktu isyak di waktu maghrib, boleh tak dia terus melakukan solat sunat tarawih? Kata para ulama, dibenarkan dia untuk melakukan solat sunat tarawih, jadi di waktu maghrib tersebut, sebab dia melakukan jamak takdim, sebab dia berada di dalam rukhsah ataupun uzur, keuzuran yang masyru'. Baik. Dan seruan melakukan solat tarawih ni, seperti yang kita maklum, Bilal akan melaungkan ataupun menyeru para makmum untuk mendirikan solat sunat berjemaah ni. Antaranya as-salatu jami'ah, ataupun as-salah itu, ataupun as-salah rahimakumullah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Banyak yang kita boleh lakukan, seruan yang dilakukan. Dan jawabnya bagaimana? Jawab makmum, dianjurkan untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang seperti mana disebutkan dalam kitab Bushrul Karim. Adapun seperti mana kita amalkan sekarang ni, kebanyakan kita menjawab apabila Bilal menyeru as-salatu jami'ah, kemudian ada dijawab as-salatu la ilaha illallah. Jawapan tersebut saya tak pasti dari mana, sebab jawapan tersebut ataupun sabutan tersebut kurang tepat. Kalau nak jawab juga as-salah la ilaha illallah, jangan disambung as-salatu la ilaha illallah, itu dia mengubah makna. Maksud dia rosak makna asalnya. Nak jawab as-salah la ilaha illallah, ataupun yang lebih tepatnya kita jawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik.
Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan solat sunat tarawih, yang mana insya-Allah dah tak lama dah, tak berapa hari dah, yang mana kita akan lakukan, iaitu pada malam Ahad ni insya-Allah, Sabtu malam Ahad ni insya-Allah. Saya rasa mungkin cukup setakat itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang sebabkan kelemahan dan kejahilan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon ditambahlah, mohon ditegur. Apa yang baik kita kongsi, apa yang tak baik itu kita sama-sama tegur menegur di antara sama-sama kita. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan bab azkar solatul hajah, zikir yang dibaca pada solat hajat. Dan juga kalau sempat kita akan sambung dengan zikir-zikir solat tasbih, insya-Allah pada hari Isnin, yani pada hari kedua puasa 2 Ramadan insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kalian dan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.